Assalamualaikum tuan-tuan dan puan semua. Selamat malam. InsyaAllah malam ni kita akan teruskan dengan bacaan nukilan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi bin Mak Nor yang berjudul Tunggul Nan Sebatang. Terimalah. Asap dan reba. Asap yang berkumpul-kumpul berbunga awal tadi mula berkurang. Api yang mula marak dalam timbunan reba kayu, ranting dan rumput menolaknya laju menjulang ke udara. Asap berwarna putih bagai kepulan awan di langit tadi sudah kehitaman dan mula menghilang. Diganti pucuk api menjulang merah menyala. Panas bahangnya mencucuk kulit muka dan batang betis setiap kali didekati untuk mencampak sampah dan rumput yang bergurung di rodok mata cangkul di tangan mak. Tanas kangkang kera di tepi kongsi apek itu harus dicerahkan. Itulah rancangan mak. Jom tolong aku merung hutang ni. Kita kena tanam ubi sendiri juga. Tak cukup belanja kalau duk harap upah kau bang. Cabut rupuk di kebun ni aja. Nak boleh upah duit, kata mak. Nak jual ni tak payah dah. Kita cabut longgok beg ni. Suruh wali dia naik lori. Kita tupang ubi dia. Aku mula bayangkan lori Bedford kepala merah itu mengerang. Tayarnya setinggi aku, dindingnya hijau. Asap berkepul hitam dari exhaustnya yang bergedik-gedik. Bila abu menekan minyak, abu yang berdada merah bersinglet perang itu akan kaut ubi dalam raga cam dan melemparnya masuk lori. Selonggok lepas selonggok, mak akan dapat duit sebelum petang menjadi senja. Hakuk cepat sikit. Satgi malam gelap. Nak menarah tak nampak. Mak bergagas. Aku dan Ajik mengutip segala sisa kayu reba dan rumput, berlari ke unggun api yang sedang menyala. Api meratah rumput basah. Lepas Ajik buang aku pula. Kemudian berlari mengambil lagi. Hari sudah petang. Sekejap lagi senja akan menjelma. Mak berhenti menarah dan mengangkat dahan-dahan besar yang tak mampu kami angkat. Mak mencapak kayu. Bunga api berduyun-duyun seperti berebut menjulang ke udara. Wah, kami gembira seperti berlari mengekori mak. Mak, bila pak nak kelik mak? Aku saja menduga. Tak tu lah, nanti boleh duit dia kelik lah tu. Si, pak mu dengar melek-melek. Adik teriak ke apa tu? Kata mak. Pijah dan Siti ditinggalkan di rumah sedang nyenyak tidur. Lebih kurang 30 meter dari situ. Adi tergodek-godek berjalan sendirian mengutip daun kapal terbang di bawah pokok cempedak di depan kongsi apek. Rebah kemudian bangun. Tusukan tunggul berdarah. Buat cepatlah, satgi adik jaga. Dan dia mau teriak satgi payah. Tadi lagi makan susu tu. Mak menuju ke unggun reba dengan segumpal rumput dan dahan kayu di tangan. Aku melihat Ajik memulas tunggul dari banir yang reput, tajam dan panjang. Mak tunduk membongkok sambil menyorong sisa kayu di tepi masuk ke tengah unggun. Mu tengok ni, aku nak lepak masuk dalam api, kata Ajik. Tunggul tajam itu berpusing-pusing di udara menuju unggun api. Ah, mak, jaga. Aku menjerit. Allah, mak. Tunggul sial itu tepat tersusuk di ubun-ubun mak, lalu jatuh di kaki. Ya Allah, ya Rabbi, adulah. Mak mengerang sakit lalu terduduk. Hari kian senja, suasana hening. Aku terpaku tergaduh. Ajik tergamam terenganga. Aku berlari mendapatkan mak yang sedang menekuk di umbun-umbun dengan kedua belah tangan yang dipenuhi tanah dan abu. Darah membuak dari cerah jari mak, meleleh hingga ke siku dan mencurah di wajahnya yang basah berkerut di jamah kesakitan. Rambut di hadapan kepala mak berjurai merah dan basah. Aduh, aduhlah, aduh. Mak menangis. Mak, jom balik mak, jom balik. Kita cari ubat. Suara aku tersekat-sekat. Anak yang tenggelam punca. Aku memegang tangan di kepala mak. Tanganku basah dengan darah, kepanasan api dan matahari petang. Dengan peluh yang menyimbah seluruh tubuh mak membuatkan darah melonjak memancut keluar. Mak menggagahi diri bangun tergetar-getar. Matanya masih terpejam dalam kerutan wajah 1000 garis. Bibirnya menggeletar. Dia membuka mata dan mula melangkah. Ajik meluru ke depan menjerit Adi. Cangkul, reba dan api kami tinggalkan tak peduli lagi. Mak sedang menahan derihan darah yang tak berhenti. Cari kopi dengan gula kah? Mak berjuntai di jemuran. Aku meluru mencari tin gula dan botol kopi. Nah mak, ambil piring, kacau dulu dengan kopi dalam piring. Banyak sikit tak apa. Lekaslah sakit ni. Aduhlah. Oh, suara mak tersekat-sekat. Air mata, darah dan air hidung mengalir serentak. Tak siapa peduli lagi. Kopi dan gula yang sudah rapat ke dasar tin dan botol aku selok dan raut dengan hujung jari jemari. Aku gumpal menjadi secekak. Campuran gula dan kopi aku genggam untuk ditekup di kepala mak. Aku nampak torehan tunggul itu membelah kulit mak hingga ke dalam. Merahnya pekat hitam, darah masih membuak. Ajik mengoyak kain batik buruk membalut luka sambil menangis. Terhimpit rasa bersalah teramat sangat. Mak mengesat darah di muka, dahinya cekang berkerut di birai rambut. Setiap celah garisan berkerut itu merah berdarah.
Kain buruk melirik membungkus kepala hingga ke dagunya. Demikianlah secebis kisah hidup yang dijalani untuk mencari apa yang tidak dimiliki. Matahari kian beransur menggamit malam. Aku masih terduduk di jemuran. Gula kopi dan darah masih bersisa di celah kuku yang hitam. Ajik sedang membimbit timba di kedua belah tangannya, mengangkut air dari telaga. Siliparnya mengiramakan bunyi cengkerik setiap kali dia melangkah. Dia sudah mandi membawa adik dan Siti. Demikianlah dugaan yang datang menimpa. Pak masih di Singapura, menganjang tubuh sasa di celah timbunan batu bata untuk memintal nasib keluarga. Tiada siapa peduli, tiada siapa bertanya, tiada orang tampil berkongsi duka. Mungkin masing-masing syarat mengendong beban bersambung jawab. Esoknya Pak Cik Mustafa berkunjung membelek-belek luka di kepala kakaknya. Hidup diterus juga. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan sekalian alam yang maha pengasih, maha penyayang, sejahterakanlah kehidupan mak dan pak, limpahkanlah mereka dengan kebahagiaan di dunia dan syurga nanti. Sesungguhnya ya Allah, jasa dan pengorbanan mereka berdua tiada taranya, menjamah duka, mengharung derita, melunaskan amanahmu ke atas mereka. Anugerahkanlah hari tua mereka dengan kebahagiaan, kesihatan tubuh badan dan ketenangan jiwa. Tambahkan kegembiraan di hati mereka berdua. Jauhi mereka dari duka dan lara. Kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihani kami saat kami kecil ya Allah. Waktu kami merengek meminta itu dan ini. Rahmatilah mereka berdua, berkatilah mereka ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan nukilan yang berjudul Tunggul Nan Sebatang. Terima kasih.